Sama je Kak Som. Ya ke? Slow kipas ni. Okey lah, slow lah. Okey, baik. Hari ni muka surat berapa? Belajar? 374. Dah start belum dekat ni? Muka surat 374, pemikat hati. Okay, tak apalah, pemikat hati ni tinggalkan. Masuk terus pada bab kita yang ke-7 di situ. Kita akan masuk pada perbincangan pengaruh bisikan hati dan fikiran. Kita ada berapa poin ni? Okay, tak apa. Masuk poin A dulu ya. Muka surat 375, pengaruh bisikan hati dan fikiran. Kita masuk pada poin kita yang A, sumber lahirnya pengetahuan dan perbuatan. Baik, perenggan kita yang pertama di situ dikatakan cikal bakal, apakah itu? Okay. Permulaan mabda'. Dalam bahasa Arab disebutkan sebagai mabda', permulaan. Permulaan setiap pengetahuan dan perbuatan adalah bisikan hati dan fikiran. Bisikan hati dan fikiran itu kemudian menghasilkan idea-idea. Lalu idea-idea itu memunculkan kehendak. Selanjutnya kehendak itu melahirkan perbuatan. Lantas perbuatan yang dilakukan berulang-ulang itulah yang kemudian menjadi tradisi. Macam mana? Boleh faham? Nak cakap apa tu? Macam gelap ya? Boleh buka lampu terang sikit untuk bahagian depan sini? Kalau boleh lah. Ya? Tengah buka tengah buka. Okey. Itulah redup je, ngantuk saya. Tak mabuk ngantuk pula tu. Suram je macam dalam rumah pula. Okey, faham tak perenggan pertama tadi? Tak faham? Faham pasal lampu tak buka? Itu dia. Baru moncar ya. Ya Allah. Cik Ana pula gelap Cik Ana. Silau Allah. Macam-macam. Roger kata, ya Allah dah buka silau pula. Mungkin kat sini kalau buka tak silau agaknya. Cik Ana okey tak? Cik Ana nak pindah sana. Okey baik, kita lihat dari perenggan yang pertama di sini ya. Disebutkan bahawa permulaan setiap perbuatan dan pengetahuan kita dia adalah bermula daripada bisikan hati dan juga bisikan hati dan pemikiran kita. Bisikan hati dan pemikiran itu kemudian dia akan menghasilkan idea. Mula-mula kita rasa ataupun sesuatu yang terlintas dalam pemikiran akhirnya menjadi buah fikiran, itu idea. Yang mana akhirnya idea itu dia memunculkan kehendak kita untuk buat perkara tersebut. Selanjutnya kehendak itu dia melahirkan perbuatan, lantas perbuatan yang dilakukan berulang-ulang itulah kemudian menjadi satu tradisi. Baik, saya ambil contoh macam ini Muslimah. Kita ni nakkan ada ilmu, kita nakkan ada pengetahuan, pertama sekali dia mesti ada bisikan dalam hati kita. Maksud saya bisikan hati ni lah, kita mesti ada sesuatu yang kadang-kadang kita ni orang perempuan dia lebih relate kepada orang perempuan. Kita selalu ada kata-kata kan yang kita cakap dalam hati kita. Okay, dia kata, saya ni nak belajar lah. Kita ada perasaan macam tu kan, saya nak belajar lah, saya nak pergi kelas, saya nak belajar Al-Quran contohnya. Okay? Saya nak belajar Al-Quran. Itu kita belum buat tapi bisikan tu dah ada dalam hati kita. Bisikan ini dia akan timbul idea. Okey, sekarang kalau saya betul-betul nak belajar, macam mana saya nak belajar?
Itu mula kita fikir kan. Kita fikir okey saya kena cari kelas, saya mesti cari guru, cari ustazah, okey buku apa nak guna, nak belajar dan sebagainya. Dia jadikan pemikiran kita bergerak, berfikir. Ini kita panggil sebagai idea. Tapi idea dia akan jadi semata-mata idea kalau kita tidak ada kehendak. Okay, apa yang kita rasa tadi dalam hati, yes saya nak belajar mengaji contohnya. Okay, macam mana nak belajar mengaji? Siapa ajar mengaji? Okay, ada seorang ustazah ajar mengaji. Ataupun cari dekat masjid ajar mengaji. Okay, begitu. Tapi kalau dia tak ada kehendak, dia tak jadi kan? Dia mesti ada kehendak. Sebab tu tadi, idea dia akan mendatangkan kepada kita dengan kehendak, keinginan, kemahuan. Bila ada kemahuan, itulah yang akan menghasilkan perbuatan. Maknanya bila tadi kita dah tahu Masjid Gufran contohnya ada Ustazah Sakinah mengajar, saya nak pergi kelas dia, kita mesti ada kemahuan. Kalau ada kemahuan barulah kita akan pergi kelas Ustazah Sakinah untuk belajar. Okey, mula-mula kita datang cari bas nombor berapa nak datang Masjid Gufran, bas nombor berapa datang sini? Minta maaf lah ya Ustazah naik grab, tak ingat. Selalu saya jalan kaki je daripada interchange pergi sini kan. Tu janganlah tu kalau mak saya memang kena marah saya. Sikit lagi nak cakap menyumpah. Dia marah saya kan jalan kaki pergi Gufran sini daripada interchange. Memang tak ada maknanya. 65 is it? 72. Banyak bas lah, tak kisah bas apa pun. Tapi kita cari tahu kan, kita ambil tahu bagaimana kita nak datang Masjid Gufran tu. Kerana apa? Kita ada kehendak tadi. Yang akhirnya kehendak tersebut menyebabkan kita datang di sini, kita belajar, kita duduk dan lama kelamaan bila pertama kali datang, belajar akhirnya ia menjadi tradisi tadi dia kata. Ia menjadi satu kebiasaan kita dan seterusnya kalau seminggu tak datang kelas saya macam mana rasanya? Risau Allah. Miss the vibes, miss the class, miss everything about Ustazah Sakinah. Itu kita nak kata. We miss everything sebab Ustazah Sakinah. Kalau tak seminggu tak nampak muka dia tak payah muka saya hari-hari dekat Facebook. Tak payahlah. Tak ada maknanya nak cakap rindu ke apa. Muka saya kalau tak ada kat Gufran nanti ada kat MYI. Kalau tak ada dekat MYI ada dekat Masjid Kasim. Kalau tak ada kat Mutakin ada je muka saya dekat Facebook tu. Tak payah nak rindu lah sekarang ni. Susah nak rindu saya ni. Sebab tu dia kena balik kuliah yang tak ada, orang kata tak ada Facebook. Kuliah tak ada Facebook, kuliah yang tak ada online. Dia kalau macam itu baru ada. Tapi sebenarnya kita nak kata gini, kalau kita biasa datang Masjid Gufran, datang Masjid Gufran setiap hari Rabu, tiba-tiba minggu depan saya tak ada, minggu depan lagi saya tak ada, minggu depan lagi saya tak ada. Kebiasaan itu dia jadi sesuatu yang kita kata kurang. Something yang missing yang berlaku. Kerana apa? Ia menjadi kebiasaan. Jadi ini kita kata, kenapa kebiasaan itu berlaku? Kerana ia bermula daripada bisikan hati kita itu tadi. Yang mana mula-mula kita nak cari guru, belajar, akhirnya idea itu datang, bagaimana cari, kita buka Facebook, semua kita buka semua dan sebagainya, akhirnya jumpa yang menimbulkan kehendak, di mana kehendak itu menyebabkan kita nak datang ke kuliah. Akhirnya ia menjadi kebiasaan kerana kita dah datang setiap minggu. Okey, ini perenggan yang pertama lah yang dia nak kata tentang hal yang sedemikian. Jadi dia kata begini, maka baiknya semua tahapan tersebut bergantung pada baiknya bisikan hati dan fikiran itu sendiri. Sebaliknya, rosaknya semua tahapan itu bergantung pada rosaknya bisikan hati dan fikiran itu sendiri. Okey, so tadi dia kata ada tahapan di sini. Tadi bisikan hati dia terus jadi apa? Idea. Daripada idea jadi apa? Kehendak. Ini kita panggil sebagai stages ni. Dia punya tahap. Seterusnya jadi apa? Perbuatan. Kenapa? Ustazah dia ambil ke depan. Perbuatan jadi apa tadi? Kebiasaan. Tradisi tu kita letak sebagai satu kebiasaan.
Baik, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dia kata apa? Semua ini dia bergantung kepada bisikan hati. Kalau bisikan hati kita adalah bisikan hati yang baik, maka semua semua ideanya baik, kehendaknya baik, perbuatannya baik, kebiasaan itu juga akan menjadi baik. Tapi kalau bisikan hati itu jahat, semua jadi jahat. Ideanya jahat, kehendaknya jahat, perbuatannya jahat, kebiasaannya juga akan jadi jahat. Sebab tu dia berbalik kepada bisikan hati kita di sini yang pertama. Untuk melihat bagaimana kita punya adah, iaitu kebiasaan. Adakah kebiasaan kita akan menjadi kebiasaan-kebiasaan yang baik? Orang yang mana dia tak biasa buat perkara-perkara yang baik, itu kebiasaannya ia bermula daripada bisikan hatinya yang tidak baik. Yang mana bermula daripada sesuatu yang tidak baik yang kita kata dalam hati dia. Selalu bisikan hati yang tak baik ni macam mana nak cakap Siapa ada idea? Macam mana Cik Ana? Cik Ana je. Okeylah sini Fitri. Macam mana Fitri? Marah Cik Ana. Cik Ana je. Jangan tanya Cik Ana. Ishak tanya Cik Ana. Masih Gufran tanya Cik Ana. Macam mana Fitri? Kalau kita nak kata bisikan yang jahat tu? Nak mencuri. Simple-simple lah Fitri. Mencuri takut pergi bank. Iri. Okay, tu simple. Tapi dosanya tak simple ya iri tu. Kita ada satu bisikan kata iri tadi Fitri kata. Okay, kalau iri kemudian jadi apa ideanya? Macam apa? Kalau iri, iri yang tak baik ialah kita cakap iri yang tak baik. So the idea is tak nak kawan. Idea dia tak nak kawan. Simple sangat tu. Tak jahat sangat idea tu. Saya nak idea yang paling jahat sekali. Fitnah, okay. Kita akan ada satu idea kan macam mana aku nak jatuhkan dia. Kalau bisikan itu dia bermula dengan bisikan yang jahat, idea tu akan mula di pemikiran kita bagaimana aku nak jatuhkan dia. Mungkin kita kerja, ini mungkin saja. Dan jangan ambil idea ini. Ini saya bagi contoh saja. Mungkin kita kerja, kita rasa cemburu dengan kawan kita sekerja. Okay, dengan klik kita di tempat kerja. Dalam hati ni kan geram saja bisikan hati kan. Bisikan hati kata, dia ni bencinya aku dengan dia geram aja kan. Baru masuk kerja dah naik pangkat. Macam itu perasaannya kan. Jadi di sini idea tu muncul. Bagaimana aku nak buat dia supaya dia out daripada tempat ni. Maknanya dia tak kerja lagi kat tempat ini. Idea tu keluar macam-macam. Okey, aku fitnah dia. Aku kata dia ada skandal. Kan? Aku buat macam-macam lah. Aku curi dia punya idea. So dia punya kerja tak jadi. Idea tu datang. Tapi kehendak belum lagi. Namun daripada idea yang jahat, kalau kita ada kehendak ni akan buat idea itu menjadi perbuatan. Perbuatan terus akan menjadi satu hal yang biasa dalam kehidupan kita. Sebab tu tadi Imam Ibn Qayyim kata apa? Kalau bisikan kita yang pertama ianya baik, maka keseluruhannya akan menjadi baik. Tapi kalau bisikan itu adalah bisikan yang jahat, keseluruhannya akan menjadi jahat. Ini sebagaimana yang mana Nabi SAW ada sebutkan kepada kita dalam sebuah hadis. Nabi kata apa dalam sebuah hadis? Biasa saya baca hadis itu. Ketahuilah bahawa dalam hati kita ni ada segumpal daging, segumpal darah ke nak cakap apa tak kisahlah. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahawa dalam diri kita ni ada segumpal daging. Lalu Nabi kata apa? Idza salahat. Kalau segumpal daging ini dia baik. Salahal jasadu kullu. Akan baiklah jasad kita keseluruhannya. Nampak ya? Kalau baik, bisikan hati kita akan baiklah keseluruhannya. Tapi Nabi SAW katakan kepada kita, wa idza fasadat, kalau sekiranya segumpal daging itu ianya adalah segumpal daging yang rosak. Kalau ia rosak, maka Nabi kata fasadal jasadu kullu, akan rosaklah keseluruhan jasadnya. Ala wahyal qalb. Ketahuilah bahawa segumpal daging itu adalah hati kita.
Yang mana tadi ada bisikan-bisikan tersebut. Jadi bisikan hati ni kena dijaga dengan baik. Bisikan hati ni tak boleh kita buat sembarangan. Kita tak boleh kata, alah bisik-bisik je dalam hati. Tak boleh begitulah kan. Alah bisik-bisik je dalam hati kan. Bukan dia dengar pun. Tak boleh. Okay, walaupun Nabi SAW dalam sebuah hadis yang lain, Nabi ada kata kepada kita, Inna Allah tajawaza li ana ummati ma waswasat bihi suduruha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan kepada umat aku ini apa yang menjadi bisikan-bisikan dalam hati dia. Memang Allah Subhanahu wa taala maafkan malam ta'mal au takallam. Selama mana bisikan hati itu kita tak buat atau bisikan hati itu kita tak sebutkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan maafkan kita. Kerana bisikan-bisikan hati ni adalah perkara yang biasa, kan, yang terlintas dalam hati kita, yang kita cakap dalam hati kita, ya. Hadis tadi yang saya baca hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, di mana Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita jika kita ni ada lintasan-lintasan dalam hati di mana kita tak sebut, kita tak cakap. Selama mana kita tak buat, selama mana kita tak sebutkan perkara itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan maafkan kita. Dalam hati kita, ya, kita dalam hati kata kan, macam cantik sangat je lah adik ni macam itu kan. Macam cantik sangat tu bukan kita kata benda yang baik tau, tapi ialah sebagai satu perkataan yang tidak baik. Tapi kita tak cakap, kita biarkan saja dalam hati kita. Kerana kita tahu kalau saya cakap ni dia akan jadi sesuatu yang tidak baik. Jadi kita pun istighfar kepada Allah, lalu kita biarkan saja hal itu berada dalam hati kita, dah sudah. Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan kita. Ataupun kita ada terdetik sesuatu dalam hati kita ataupun pemikiran yang mana kita nak buat perkara itu jahat. Contoh katakan, malam ni nak pergi kelab dandut. Contoh je, jangan pergi betul-betul. Siapa biasa pergi? Angkat tangan. Share lah experience kan. Ya, kalau pernah pergi pun jangan angkat tangan lah ya. Itu aib kita yang kena kita tutup. Saya saja je tadi gurau. Apa pun kita buat di masa lampau, kalau ada orang tanya, kau pernah buat gini? Jangan cakap apa-apa. Diam sudah. Diam saja. Kau pernah berzina? Diam saja. Jangan cakap apa-apa. Kita jangan buka aib diri kita. Allah Subhanahu wa taala dah tutup dah aib kita. Kan? Tapi kalau kita buka aib diri kita ni maknanya kita dah keluarkanlah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tutup. Jadi bagi saya terbaiklah kalau kita ada buat perkara-perkara yang mengaibkan. Selama mana boleh tutup, tutuplah. Jangan kita buka, okey, perkara itu. Jadi di sini kita lihat kalau kita ada niat yang tidak baik. Okay, contohnya lah saya kata tadi, mungkin kata malam ni aku nak pergilah kelab dandut tu. Kok lah jumpa duda mana-mana. Ini contoh tak baik. Betul lah, kalau kita nak contoh baik je macam ini tau. Malam ni pergilah solat berjemaah, kok lah jumpa pakcik-pakcik duda mana-mana kan. Soleh lah juga. Macam gitu, itu contoh gitu. Tapi jangan ada contoh macam gitu kan, tak elok. Maksudnya kita kata, dalam hati tu kan ada bisikan yang tidak baik. Tapi kita tak buat. Nabi kata selama mana dia tak buat perkara itu, Allah Subhanahu wa taala ampunkan dia. Maknanya Allah tak kira ia sebagai satu bentuk dosa. Kita pun kata, takkan nak pergi kelab dandut kan? Kau jumpa duda, kok betul-betul dia duda? Kok dia tipu-tipu kita? Semalam, saya cerita satu kan. Semalam saya naik teksi. Entah saya tak tahu relate ke tidak, tapi kita kata relate macam ni lah. Teksi ni apek lah, tapi pandai cakap Melayu, Masya Allah. Saya rasa dia macam Cina Baba kan, sebab Cina Baba ni fasih kan cakap Melayu kan. Dia punya cakap Melayu pun bukan cakap Melayu yang macam Cina cakap tau, cakap macam kita cakap. Dalam hati saya ni mesti Cina Baba juga, sebab memang pandai cakap. Saya naik teksi tu, memang dekat lah daripada rumah saya dengan mall tu kan. Orang kata tak sampai 20 minit pun, dekat sangat. Dia kata, wah awak nak pergi sini dekat. Saya kata awak nak pergi Sembawang ke apa, sedap sikit kan, dia kata tu kan. Saya bolehlah tukar shift balik rumah terus. Kita tak adalah uncle, saya nak balik sini. Terus saya kata, awak uncle nak tukar shift ke? Sebenarnya gitu kan, uncle nak tukar shift ke? Dia kata, tak adalah tukar-tukar shift ni leceh.
Terus dia keluarkan cerita. Dulu, itu saya tukar shift dengan satu orang tu, maaf kata Melayu lelaki lah. Tapi, bukan ya Allah, saya yang guna perkataan ya Allah tu. Dia kata, tapi susah, dik, susah. Tahu tak dia buat apa? Dia park teksi saya dekat Vivo City, dia pergi Batam. Dia main perempuan dekat Batam. Sudah kahwin, dia kata. Sudah kahwin anak satu. Kesian, isteri dia tanya saya, Uncle, kenapa suami saya balik kerja bawa teksi tak ada duit? Saya nak cakap apa? Nanti kan gaduh kalau cerai macam mana? Dia kata dengan, lelaki tu kata dengan saya, dia kata, bang, jangan cakap dengan isteri saya buat apa. Ni saya dengan awak je lah. Tapi kita nampak kan, ni saya nak balik pada niat ya. Orang yang keluar bekerja, mencari nafkah, jika niatnya kerana Allah, pahalanya besar. Dalam sebuah hadis, Nabi kata apa? Lebih besar daripada pahala orang pergi berjihad. Sebab ada satu ketika seorang di kalangan sahabat ini, mereka duduk dengan Nabi SAW. Keluar daripada satu lereng bukit ni seorang lelaki yang mana badan dia tegap. Badan dia tegap dan begitu sihat. Sehingga di kalangan para sahabat ini kata, alangkah baiknya dengan ketegapan badannya itu, dengan keremajaan dia pergi berjihad di jalan Allah. Mereka menggunakan ungkapannya begitu. Tapi Nabi kata tidak. Dia bukan begitu pemikiran kita ini. Kita tak lihat orang yang sihat kalau dia pergi perang, itulah pahala yang besar untuk dia. Bukan begitu. Tapi Nabi kata apa? Kalau laki ini, dia keluar bekerja, dia menafkahi keluarga dia menggunakan tulang 4 keratnya itu, keremajaannya, kesihatannya, ketegapan tubuh badannya, yang mana dia keluar dengan peluh keringatnya itu, dia keluar mencari rezeki. Nabi kata apa? Pahalanya sama sebagaimana orang yang pergi berjihad. Maknanya besar pahalanya. Kan? Besar pahalanya. Tapi bayangkan kalau kita menggunakan tulang 4 kerat kita ini kepada satu hal yang maksiat. Hal yang jahat. Bukankah itu menjadikan kita orang yang rugi? Bahkan menempatkan diri kita ke satu tempat yang tidak baik. Pertama, dah bohong isteri. Dengan isteri tak boleh bohong biasa kita dengar oi, dengan isteri tak boleh bohong. Bohonglah engkau sampai lubang cacing nanti. Akhirnya ketahuan juga. Ketahuan tu bahasa Indonesia ya. Kamu ketahuan. Macam itu kan. Akhirnya ketahuan juga. Tak boleh kita. Maknanya bukan saya nak kata dengan isteri tak boleh bohong, dengan semua orang kita tak boleh bohong. Dengan semua orang kita tak boleh bohong. Tapi kalau kita bohong dengan perbuatan maksiat, nampak ya? Pergi Batam, main perempuan. Bukan pergi Batam, orang kata kalau pergi Batam cari rezeki tu lain cerita. Pergi Batam, main perempuan. Sampai uncle taksi tu kata apa? Dia buatkan rumah untuk perempuan tu dekat Batam. Kita, kadang-kadang kita pelik kan. Akhirnya saya kata apa pada Pak uncle ni, kata, itu nanti susah ya. Susah, dia kata, susah, memang susah. Itu nanti dia tak ada duit, itu perempuan tu tendang dia, cakap tu. Diorang bukan sebab sayang ni semua bukan sebab sayang ni, kata. Itu biasa, dia kata, uncle, biasa, awak tahu tak, biasa ni, diorang ini dah ada suami. Tapi dia sengaja goda lelaki Singapura. Jadi dapat duit tu, ada rumah. Kalau awak tak ada duit, nanti suami dia keluar pukul awak. Akhirnya awak balik selai sepinggang. Ni saya cakap berdasarkan pengalaman, dia kata. Ramai kawan-kawan saya kena gitu. Bodoh, dia kata, bodoh. Tapi inilah kita kata, kalau kita Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan akal fikiran, bisikan-bisikan kita yang jahat ataupun niat-niat kita yang tidak baik, kita akan usaha untuk hadam. Bukan hadam, maksudnya kita akan usaha untuk padamkan. Jahat macam mana pun niat itu. Sebab itu di sini kita lihat daripada perenggan yang berikutnya, Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dia bahagikan kepada kita bisikan itu kepada dua keadaan.
Kita lihat kepada keadaan yang pertama di sini. Apa dia kata? Bisikan hati yang baik adalah bisikan yang selalu berorientasi kepada pelindung dan Rabb-Nya. Kenapa kita perlu ada bisikan yang baik dalam diri kita? Maknanya kenapa hati kita ini perlu ada niat-niat yang baik, begitu. Kerana setiap niat yang baik, setiap bisikan yang baik, ianya berorientasikan, maknanya ia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setiap tindakan kita, setiap idea yang terhasil, kehendak yang ada dalam diri kita, yang menjadi kebiasaan, perbuatan yang menjadi kebiasaan, semua itu ianya akan kita niatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu penting niat yang baik di sini ataupun bisikan-bisikan yang baik. Yang mana Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah dia kata tertuju kepada Allah serta terkonsentrasi untuk memperoleh keredaan dan cinta Allah. Kalau niat kita baik, bisikan kita baik, semuanya itu kan dia akan berikan kepada kita dengan hal-hal yang baik. Yang mana semuanya akan tertuju kepada Allah Azza wa Jal bila niat kita baik. Sebab dia kata semua kebaikan itu adalah berasal dari Allah. Apapun perkara yang kita buat, kalau niatnya baik, itu adalah berasal daripada Allah. Tapi kalau niatnya jahat, ia berasal daripada syaitan. Niat yang baik biasanya adalah berasal daripada Allah, maksudnya ada malaikat yang berikan kepada kita dengan niat itu. Sebab malaikat juga boleh berikan kepada kita dengan bisikan-bisikan. Sebagaimana syaitan. Kalau niatnya jahat ataupun bisikannya jahat itu, saya kata memang confirm daripada syaitan. Yang mana sebab itu tadi, kerana keadaan diri kita yang biasanya syaitan ini suka bisikkan dengan sesuatu, sebab itu Allah ampunkan kita bila kita tak buat bisikan tersebut. Bila kita tak buat ataupun kita tak ucap bisikan tersebut. Sebab tu Allah ampunkan kita. Kerana kebiasaan dalam hidup kita ini, syaitan itu dia sentiasa menggoda. Syaitan sentiasa membisik-bisikkan kepada kita dengan perkara-perkara yang tidak baik. Jadi tidak adil ya kalau sekiranya setiap kali sesuatu yang jahat itu terdetik dalam diri kita, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan azab. Perkara yang tidak adil. Kerana apa? Tugas syaitan Allah berikan peranan kepada dia untuk bisikkan kepada kita dengan hal-hal yang tidak baik. Kalau kita buat, barulah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan catatan dosa itu kepada diri kita. Tapi kalau kita tidak buat, Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dan ia dianggap sebagai bisikan-bisikan yang biasa dilontarkan oleh syaitan ke dalam diri seseorang manusia. Jadi sebab itu di sini Imam Ibn Qayyim kata apa? Setiap petunjuk bermula dari Allah. Setiap kebenaran kerana taufik Allah. Setiap penjagaan disebabkan oleh pelindungan Allah kepada hamba-Nya, dan setiap kesesatan dan kesengsaraan itu terjadi kerana keberpalingan dan pengabaiannya terhadap hamba-Nya. Maka mudah kita lihat di sini, setiap perkara yang baik, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Tapi kalau setiap perkara yang mana berbentuk kesesatan, adakah kita nak kata ia daripada Allah? Tidak. Ini adalah daripada bisikan-bisikan yang jahat itu tadi. Kalau hal yang berbentuk keberpalingan tu maksudnya ialah kita panggil hal yang membuat kita tidak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara-perkara maksiat itu bukan daripada Allah. Maka ini dikata hal tersebut juga akan menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala berpaling dan mengabaikan hamba-Nya. Maka dari itu besarnya kebaikan, petunjuk dan kebenaran yang diraih seorang hamba bergantung pada kadar perenungannya mengenai nikmat-nikmat Allah dan pengesahannya terhadapnya, bergantung pada caranya untuk mengenal dan beribadah kepada Allah, serta bergantung pada upayanya dalam menempatkan Allah di sisinya dengan selalu merasa dilihat, diperhatikan dan diawasi olehnya. Juga merasa bahawa Allah mengetahui bisikan hati, kehendak dan harapannya. Sebab tu kita kata di sini, besarnya kebaikan, petunjuk dan kebenaran yang diraih seorang hamba dia bergantung kepada kadar perenungan kita terhadap nikmat-nikmat Allah. Kerana kalau kita ni jadi seorang muslimah yang sentiasa merenung setiap nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, kita akan jadi seorang muslimah yang lebih mensyukuri apa yang Allah Subhanahu Wa Taala
telah anugerahkan kepada kita. Dan ia mengelakkan diri kita untuk jadi orang yang sombong. Sebab itu bisikan yang baik dengan merenung nikmat-nikmat Allah itu akan bawa kita kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang dia ini jadi orang yang mana tidak merenung kepada nikmat-nikmat Allah, yang ada pada diri dia hanyalah bisikan-bisikan yang jahat. Kalau kita jadi orang yang tidak bersyukur, bersyukur ini dia ada tiga keadaannya. Kalau kita rujuk kepada kitab Al-Qaulus Sadid fi Maqasid Tauhid yang disusun oleh Syekh As-Sa'di dalam kitabnya itu, dia berikan tahapan syukur ni ada 3. Syukur ni penting supaya bisikan jahat tu tidak ada pada diri kita. Kerana kalau kita tak bersyukur, bisikan jahat ni akan sentiasa buat kita jadi orang yang dengki. Bisikan jahat ini akan buat kita jadi orang yang sombong. Bisikan jahat ini akan buat kita jadi orang yang mana mengingkari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sebab itu syukur amat penting bila kita merenung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama dia kata di sini, orang yang mana kalau dia bersyukur kepada Allah, tanda dia jadi orang yang bersyukur ialah pertama dia mengakui dengan hati dia. Okay, dia mengakui dengan hatinya semua nikmat yang ada pada diri dia dan juga ada pada diri orang lain. Bahawa itu semua adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita macam ni tahu muslimah. Kita bersyukur nikmat yang ada pada diri kita, tapi kita tak bersyukur dengan nikmat yang ada pada orang lain. Sebab tu yang pertama tadi dia kata, kalau kita ni betul-betul bersyukur, kita bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada diri kita dan kita juga bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Tapi kalau kita hanya bersyukur dengan nikmat yang ada pada diri kita, maknanya kalau Allah bagi kita bahagia, ya kita suka. Tapi kalau Allah bagi bahagia kepada orang lain, kita tak suka. Ini kita tak panggil sebagai satu bentuk kesyukuran. Kita susah untuk bersyukur dengan nikmat yang ada pada orang lain. Ini manusia, hati manusia begitu. Kita suka susah. Yang mana kita selalu melihat nikmat yang ada pada orang lain sebagai sesuatu yang kita cemburukan, yang kita dengkikan. Tapi kalau nak kata kita jadi orang yang sebenar-benar syukur kepada Allah, apa sahaja yang ada pada diri kita dan apa sahaja yang ada pada diri orang lain, bila kita lihat ia dengan pandangan yang penuh bersyukur. Kita bayangkan ya, satu hari kita ada anak, kita semua ada anak saya tak ada anak. Kita semua ada anak. Yang ada anak lah ya, yang ada anak. Anak kita ni Masya Allah, Tabarakallah kita kata. Selalu kalau exam kan anak kita ni pas, Alhamdulillah anak kita ni dapat straight A's. Tapi satu hari anak kita tak dapat straight A's. Dia punya grade tu rojak kita kata. Tahu tak rojak? Ada B, ada A, ada C. Kita tengok pun urut dada. Ya Allah. Oh semua alfabet kau ambil kita cakap gitu kan anak kita kan. Oh bagusnya semua alfabet kau ambil. Kemudian kita dengar anak kawan kita yang dapat straight A's. Apa rasanya? Asal Kak Som ketawa? Oh terasalah sikit. Oh dia jujur ya. Terasalah sikit kan. Terasalah sikit. Anak dia dapat A, anak aku tak dapat. Selama ni anak kita dapat tahu. Selama ni anak kita dapat. Kalau kita tak tahu kita ni orang yang bersyukur ataupun tidak ya, kita dengar anak orang lain dapat straight A's, Alhamdulillah. Itu pertama yang akan muncul daripada mulut kita. Itu pertama yang muncul daripada mulut kita. Alhamdulillah anak awak dapat straight A's. Kalau kita tak bersyukur kepada Allah, kita kata, yelah hari ni je kan. Dulu-dulu tak pun. Kita cakap gitu. Dulu-dulu tak pun, hari ni je. Alah baru kali ni dah lah mengganggu. Letak kat Facebook, konon anak you dapat straight A's. Anak aku dia tak tahu straight A's. Tak cakap apa-apa pun. Ini nampak. Hati kita ya. Hati kita. Tapi kalau tadi saya kata, kalau dia cuma sekadar kat dalam je kan. Macam kita tadi kata terasa sikit Okay tak apa, terasa sikit tu okey saja. Itu normal bagi saya, normal saja. Lepas tu kita pun cakap Alhamdulillah. Kita tak keluarkan hari ni je. Tak cakap gitu kan. Bisikan itu Allah Subhanahu wa taala maafkan. Tak ada apa-apa. Cuma yang saya nak katakannya, kalau kita nak tahu bersyukur ni bukan benda yang mudah ya, walaupun kita nampak ia perkara yang mudah.
Kita nampak macam senang tau syukur tu, tapi dia tak semudah itu. Selalu kita kata sabar itu susah, tapi syukur lagi susah sebenarnya. Kerana apa? Kalau kita syukur ni kan, dia syukur dalam keadaan susah dan senang. Bukan kita senang sahaja. Kita nak bersyukur waktu kita susah ni, dia bukan perkara yang mudah. Kita kalau susah, kita nak sebut Alhamdulillah tu ya muslimah. Kadang-kadang rasa lidah ni ada sesuatu yang ikat je. Nak cakap Alhamdulillah tu, lidah tu macam ada sesuatu yang ikat, berat je cakap. Tapi kalau kita mampu ucapkan Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Ini betul-betul orang yang bersyukur. Yang berada pada tahap yang pertama. Apa yang ada pada dia, Alhamdulillah. Apa yang ada pada orang lain, Alhamdulillah. Kerana dia tahu semua itu adalah nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, tahap yang kedua. Kita lihat orang yang bersyukur ini ialah dia menampakkan nikmat tersebut dan menyanjungnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, saya tanya, salahkah kita tunjukkan nikmat kita ni? Tak riak ke? Tak riak ke? Macam mana? Sekarang ini, orang yang bersyukur ialah orang yang menampakkan nikmat itu. Kalau kita kata kita menampakkan nikmat, maknanya kalau kita kaya, kita tunjukkan kita kaya. Macam tu. Kalau kita ada kereta, kita tak sunyi-sunyi lah kita kereta, tunjukkan kita ada kereta. Itu maknanya kita menampakkan nikmat kita. Kalau kita, contoh kita kahwin, kita tunjukkan kita kahwin lah. Kahwin jangan sunyi-sunyi ya muslimah. Jadi fitnah. Saya tak suka orang kahwin sunyi-sunyi. Terus terang saya kata. Kahwin ni satu benda yang orang lain perlu tahu. Perlu diberitahu kepada orang lain. Kita kalau sunyi-sunyi, tak elok. Dia akan timbulkan perasaan yang tidak baik. Jadi itu nikmat yang perlu ditunjukkan. Dia sunnah. Sebab tu Nabi kata apa? Kalau kita kahwin, awlin walau bisyah. Hendaklah kita sembelihkan kambing tu walaupun seekor kambing. Buat walimah. Supaya orang tahu. Jadi dia tak menjadi hal yang fitnah. Sebab itu nikmat yang Allah berikan kepada diri kita. Tapi macam mana kita nak bezakan? Kita nak tunjukkan nikmat itu dengan keadaan yang mana tunjuk dengan keadaan yang riak. Sebab selalu orang takut, tak naklah tunjuk nanti riak. Kan? Tapi tanda orang yang betul-betul bersyukur ialah bila dia menunjukkan nikmat dia, menampakkan nikmat itu. Bahawa ini adalah nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah semua tengok saya. Semua tengok saya. Kenapa semua tengok saya? Tak tahu nak cakap apa. Nanti kalau tunjuk dia jadi jadi riak pula. Kalau tak tunjuk tak best pula. Macam mana? Kalau tunjuk jadi riak. Kalau tak tunjuk jadi tak best. Padahal kalau tunjuk tu dia jadi sesuatu yang susah nak cakap Sila bincangkan. Apa dia? Macam gitulah. Maknanya apa? Kita nak jual sesuatu, kita promote. Sekejap. So saya sebenarnya tengah teringat satu ayat Al-Quran tu, tapi saya lupa ayat Al-Quran tu. Sebentar. Takut saya sebut saya salah. Sebelum tu bincangkan dulu. Sebab saya nak keluarkan ayat tu tapi saya takut saya tersilap. Kalau silap ni jadi masalah pula. Bagi saya cek dulu ayat Qurannya.
Ya. Surah apa? Bukan. Saya dah jumpa dah. Okey. Okey, saya nak bawakan satu ayat Al-Quran macam ni supaya kita dapat bezakan. Ada perbincangan di kalangan para ulama ketika kita ni nak menunjukkan nikmat. Surah Ad-Duha. Okay, surah Ad-Duha. Simple ayat tu, tapi saya lupa tadi. Allah kata wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Dan tentang nikmat Tuhanmu ceritakanlah. Tentang nikmat Tuhanmu ceritakanlah. Okay, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Allah perintahkan kita supaya kita ceritakan nikmat. Itu perintah Allah kepada Nabi SAW. Allah perintahkan Nabi SAW supaya ceritakan nikmat yang Allah berikan kepada dia. Okey. Baik. Ada satu peristiwa yang saya nak bawakan di sini di mana ada seorang yang bernama Firas, Abu Firas Abdullah bin Ghalib. Dia merupakan seorang tabi'in. Tabi'in ini bernama Abu Firas Abdullah bin Ghalib. Dia ada pada satu ketika, dia ceritakan kepada kawan-kawan dia. Dia kata apa? Laqad razaqani Allahu barihata kadha, qara'tu kadha, wa sallaitu kadha, wa dhakartu Allah kadha, wa fa'altu kadha. Dia kata semalam Allah telah memberikan aku dengan rezeki untuk aku buat ibadah ini. Maknanya, bila pagi tu dia ceritakan dengan kawan-kawan dia, semalam malam Allah bagi aku kekuatan, aku boleh baca Al-Quran, aku boleh berzikir, aku boleh solat tahajud. Dia ceritakan kepada kawan-kawan dia. Allah berikan kepada aku dengan nikmat itu. Pelakuan Abu Firas ini ditegur oleh teman-teman dia. Kenapa tadi? Sebab saya tanya tadi kan, bukankah itu riak? Bukankah kalau kita ceritakan amal kita kepada orang lain, ia menunjukkan kita riak? Okey. Jadi mereka kata kepada Abu Firas, kata, ya Abu Firas, inna mislaka la yaqulu hadha. Wahai Abu Firas, orang yang macam kau tak selayaknya untuk cakap-cakap tentang amal-amal kau ini. Dia kata gitu. Kemudian Abu Firas ini pun kata, qala yaqulullah ta'ala. Abu Firas dia keluarkan ayat ini. Surah Ad-Duha ayat yang ke-11 itu tadi. Dia kata apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Kan dia kata, dan tentang nikmat Tuhanmu ceritakanlah. Yang mana wataquluna antum la tuhaddits bi ni'matillah, dan dia pun kata, dan kalian kata nikmat-nikmat Allah ini tak boleh diceritakan, sedangkan Allah Subhanahu wa taala suruh ceritakan tentang nikmat tersebut. Namun di sini yang kita nak kata, nikmat Allah Subhanahu wa taala ia boleh disebut. Contoh kita kata, kita sedekah kepada seseorang. Kita boleh beritahu kepada orang lain, semalam saya sedekah untuk orang ini. Dia tak jadi masalah. Dia sebenarnya berbalik kepada niat kita. Niat kita. Kalau kita ceritakan, kalau kita ceritakan dengan niat untuk menunjuk-nunjuk, maka itulah dia jadi riak. Tapi kalau kita ceritakan untuk memberikan contoh motivasi kepada orang lain, kan? Untuk memberikan contoh kepada orang lain, untuk memberikan satu gambaran kepada orang lain, bagaimana mungkin orang itu dia tanya, kalau nak sedekah dekat Masjid Ghufran ni macam mana kan? Kita pun diam aja, tak cerita apa-apa. Padahal kita sedekah kan semalam. Kenapa kita tak nak? Nanti kan kita riak pula. Gitu kan. Tapi kita beritahu kepada dia, boleh ajar boleh. Semalam saya dah try dah ajar. Kita ceritakan kan, semalam saya dah try dah. Kita boleh guna QR code kan, sedekah dekat Masjid Ghufran ni, tak perlu pun pergi masjid. Kita beritahu daripada tu. Adakah itu riak? Tak. Kerana kita nak mengajar orang tu tadi. Ini yang kita panggil sebagai membezakan nikmat yang Allah beri. Contoh saya kata, Allah berikan kepada saya dengan nikmat ilmu. Kalau saya mengajar, riak. Allah berikan kepada saya dengan nikmat ilmu. So saya tak boleh beritahu kepada orang, jangan bilang orang tahu kau ambil PhD kat mana, nanti riak. Tapi itu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada kalanya
penting untuk kita beritahu kepada orang lain supaya jelas Ustazah Sakinah belajar di mana. Nampak ya? Ustazah Sakinah dapat ilmunya daripada mana? Siapa guru-guru dia ketika dia belajar? Ustazah Sakinah, dia dulu budak Madrasah As-Saghaf lah. Aku ingat kan dia orang Malaysia. Macam gitu kan. Jadi penting kita ceritakan. Saya alumni Madrasah As-Saghaf Al-Arabiah, 10 tahun belajar dekat Madrasah As-Saghaf. Tunjukkan, dahsyat ya. Anak kita kalau masuk As-Saghaf, insya-Allah jadi macam Ustazah Sakinah. Begitu rasanya. Kita beritahu nikmat itu kepada orang yang ada di sekitar kita. Saya keluaran daripada mana, graduan daripada mana. Bukan tujuannya untuk riak, tetapi tujuannya ialah untuk beritahu bahawa ini adalah institusi-institusi yang memiliki credibility, yang mana melahirkan graduan-graduan yang berkualiti, yang akhirnya dapat mengajar kembali kepada masyarakat. Itu tujuannya. Mungkin orang kata, riak itu pun nak cerita riak dia. Tidak, bukan sedemikian. Kita jadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menampakkan nikmat itu. Okey, kita menampakkan nikmat itu untuk menunjukkan bahawa setiap apa yang saya ada, contoh saya belajar sampai ke PhD, ini semua adalah nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menampakkan itu untuk menunjukkan kepada orang ramai, itu semua adalah nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan dengan niat supaya orang bangga, orang nampak, tinggi dia. Kita nak orang cakap tentang diri kita. Ada dua perkara yang perlu kita jaga dalam hidup ini. Satu sum'ah, satu riak itu tadi. Okey? Ada beza sum'ah dengan riak. Kalau kita kata sum'ah ini adalah perbuatan-perbuatan yang menggunakan ungkapan kata yang mana orang dengar, kita nak dengar orang cakap tentang diri kita. Contoh, kita baca Al-Quran, kita gunakan suara kita. Okey? Jadi kita mula-mula mula-mula solat dekat Dewan Solat Muslimah tu kan tak ada orang baca Quran kan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca kan. Wadduha wal-laili idza saja. Kita baca gitu kan. Tiba-tiba ada orang datang kat tepi. Makin kuat kita baca. Tiba-tiba keluar taranum kau. Makcik duduk sebelah kan? Makcik duduk sebelah, buat lagi. Ambil surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Ambil surah Al-Baqarah, baca panjang-panjang. Makcik kat sebelah dengar. Dah baca. Tapi niat kita pada waktu itu bukan sebab kita nak baca. Niat kita pada waktu nak supaya makcik dengar, makcik puji kita. Ini kita panggil sebagai sum'ah. Sebab itu adalah perbuatan yang orang lain dengar. Tapi kalau riak lain, riak ni kita nak nampak. Orang nampak aku. Okey, orang nampak aku. Buat sesuatu, biar orang nampak. Buat ini, biar orang nampak. Orang nampak, orang puji, orang tahu aku bagus. Ini namanya riak. Tapi Nabi kata apa? Dua-dua ini, amalan itu Allah tak terima. Walaupun tadi kita kata menampakkan nikmat adalah sesuatu yang Allah, yang sesuatu tanda kita bersyukur kepada Allah, tetapi ia juga berbalik kepada amalan hati kita, iaitu bagaimana keikhlasan hati kita. Kalau kita dapat jaga keikhlasan hati daripada bisikan-bisikan yang tidak baik itu tadi, nampakkanlah itu. Ia sebagaimana yang dituntut dalam Al-Quran surah Ad-Duha itu tadi, kan, dalam ayat yang ke-11 yang telah saya jelaskan tersebut. Baik, seterusnya ya, tadi saya sebut yang ketiga. Yang ketiga ialah menggunakan nikmat untuk taat kepada Allah. Ini juga kita panggil sebagai bentuk kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menggunakan nikmat itu tadi semuanya untuk ketaatan-ketaatan kepada Allah, bukan menggunakan ia dengan memanfaatkan ia untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Okey, baik. Seterusnya kita masuk pada perenggan kita yang di bawah itu. Tadi ada disebutkan kan, orang yang mana dia ini serta bergantung pada upayanya dalam menempatkan Allah di sisinya dengan selalu merasa dilihat, diperhatikan dan diawasi oleh Allah dengan serta bergantung pada upayanya dalam menempatkan Allah di sisinya,
Mana tadi? Dengan selalu merasa dilihat dan diperhatikan dan diawasi olehnya. Ini dah baca belum? Macam dah baca je? Juga dengan merasa bahawa Allah mengetahui bisikan hati, kehendak dan harapannya. Okey, masuk yang sebelahnya. Jika semuanya itu sudah dimiliki oleh seseorang hamba, maka pada saat itulah ia merasa malu. Pada saat itulah ia merasa malu yang menyebabkan jika semua itu sudah dimiliki oleh seorang hamba, maka pada saat itulah ia akan merasa malu apabila sampai memperlihatkan aibnya kepada Allah. Seperti halnya ia tidak ingin aib itu sampai diketahui oleh sesamanya, atau ia akan merasa malu kepada Allah bila pada dirinya terdapat bisikan hati yang dapat membuatnya murka. Okey, bila seseorang tadi kita kata dia memiliki bisikan-bisikan yang baik, bisikan-bisikan yang baik itu ia terarah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan menjaga setiap sesuatu yang dia lakukan, dan setiap sesuatu yang dia lakukan itu dia tahu walaupun dalam hati Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui. Dan di sinilah kita panggil datangnya rasa malu kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana dia kata kalau kita ada rasa malu kepada Allah, walaupun sesuatu yang kita nak rasakan dalam hati ini tentang hal-hal yang jahat, kita akan buang ia. Kerana kita tahu Allah itu Maha mengetahui apa yang kita bisikkan dalam hati kita. Ini sebagaimana yang Nabi SAW ada sabdakan. Okay, hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Nabi kata kepada para sahabat, istahyu minallahi haqqal haya. Hendaklah kalian rasa malu kepada Allah dengan rasa malu yang sebenar-benarnya. Okay. Jadi di kalangan para sahabat pun kata, ya Rasulullah, inna nastahyi walhamdulillah. Jadi di kalangan para sahabat kata apa? Wahai Rasulullah, yelah kami dah malu dah ni. Alhamdulillah. Mereka kata gitu kepada Nabi. Tetapi Nabi kata kepada mereka, okay, laisa dzalik. Malu tu bukan macam gitu. Kan? Macam kita kata, sabarlah ni. Tapi dia tak sabar, nampak tak? Okay, kau tak malu Aku malu lah. Macam kita malu lah. Okay, malu tu macam mana? Jadi di sini, Nabi kata kepada para sahabat, malu tu bukan hanya sekadar kita ucapkan, ya saya malu. Alhamdulillah saya ada rasa malu. Dia bukan begitu. Tapi Nabi ajarkan kepada kita bagaimana seseorang itu kalau dia ada 3 perkara ini, yes, kita kata dia adalah orang yang malu dengan sebenar-benarnya. Pertama, Nabi kata begini kepada para sahabat. Walakinnal istihya minallahi haqqal haya. Tetapi rasa malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu itu adalah antahfazar ra'sa wa ma wa'a. Iaitu hendaklah orang itu dia menjaga kepalanya dan apa yang dia fikirkan. Kita jaga kepala kita dan apa yang ada dalam pemikiran kita. Okey? Ada tak orang tahu apa yang kita fikirkan? Tak tahu. Muslimah semua tahu tak apa yang sedang saya peningkan sekarang ni? Sampai saya hari ni macam tak boleh fokus kan? Saya tahu, semua tahu saya tak fokus hari ni. Tahu tak? Tak tahu kan? Okey. Tak ada orang tahu apa yang sedang saya fikirkan. Sama ada pemikiran itu baik ataupun ia jahat. Tak ada orang tahu apa yang sedang bersarang di dalam pemikiran saya ini. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengetahui. Tetapi orang yang malu sebenar-benar malu kepada Allah, dia akan jaga apa yang dia fikir. Okay? Dia akan jaga apa yang dia fikir. Walaupun orang lain tak nampak apa sebenarnya. Kita bukan kartun yang boleh tiba-tiba keluar gambaran kat tepi tu kan. Tiba-tiba keluar, oh ni. Tak ada. Kita bukan kartun yang macam itu dalam hidup kita. Dan orang lain pun tak boleh nak tebak apa yang sedang kita fikirkan. Jadi kita ni mungkin kerana kita tahu orang lain tak tahu apa yang kita fikir, kita akan fikir yang bukan-bukan. Kita akan fikir yang jahat-jahat. Yang kita sibukkan dalam pemikiran kita. Tapi orang yang malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu, dia akan jaga, dia tak akan fikir perkara-perkara yang tidak baik. Dia tak akan fikir hal-hal yang kotor contohnya. Dia akan jaga pemikirannya.
Ini Nabi kata orang yang malu sebenar-benar malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Nabi sebutkan wal batna wa ma hawa. Orang ini dia akan jaga perutnya dan apa yang terisi dalam perut dia. Kita jaga perut kita. Bagaimana kita jaga perut kita? Apa dia? Jangan makan yang sembarang-sembarang, Cik Ana kata. Masya Allah. Jangan makan yang sembarang-sembarang. Makan yang sembarang-sembarang tu macam mana, Cik Ana? Makan McDonald boleh, Cik Ana? Semua je nak makan macam itu. Okey. Tentang perut ni ada dua ya, penerangan di kalangan para ulama. Satu betul. Satu sebagaimana yang Cik Ana kata, kita jangan makan sembarang-sembarang. Makan makanan yang halal, jangan makan makanan yang syubha. Okay, maksudnya jangan makan yang haram, yang syubha ni kita tinggalkan, tolak tepi. Ataupun kalau perut kita dah tak boleh isi dah, jangan masuk lagi. Okay, kita jaga perut kita. Jaga perut, jaga perut kita kan, jaga perut kita. Ada pendapat yang kedua ketika para ulama hadis, mereka mentafsirkan hadis ini, mereka kata wal batna wa mahawa, boleh juga kita maksudkan dengan orang yang mana dia tidak jaga kemaluan dia. Area kemaluan kita dengan perut ini, ya, dekat kan? Okey. Maknanya orang itu dia berzina. Okey, yang menyebabkan masuk sesuatu pada perut dia, yang menyebabkan keluar sesuatu daripada bahagian itu yang dia masukkan ke dalam perut. Lelaki bila dia berzina, dia keluarkan sesuatu, dia masukkan dalam rahim wanita tu kan akan ada sesuatu dalam perut itu. Ini di kalangan para ulama ada menyebutkan. Maknanya dia tak menjaga kemaluan dia. Orang tak tahu kita berzina ataupun tidak. Betul tak? Orang tak tahu. Tapi kalau orang yang dia malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yang mana orang lain tak tahu dia berzina ke apa ke, dia tetap akan jaga diri dia. Sebab kita ni kalau kita sendirian, kita akan banyak perkara yang kita langgar. Okey? Kita kalau bersendirian ada banyak perkara yang kita langgar. Contoh, kita kalau sendirian boleh saja kita makan benda yang tak halal, bukan orang tahu pun. Betul tak? Tapi orang yang malu kepada Allah, dia akan jaga apa yang dia masukkan dalam mulut dia. Dia tahu walaupun orang tak nampak. Saya kan contoh kan Ustazah Sakinah kalau kat Singapura tak payahlah orang kata. Kena jaga. Nanti orang nampak kan ambil gambar pula kita makan benda tak halal. Tapi kalau pergi luar negara, bukan orang nampak pun aku makan benda tak halal. Kan? Nak makan apa ke, nak makan ham sekarang ham ada halal kan. Nak makan benda ni, yang benda-benda syubha lah katakan. Makan je lah, orang bukan tahu pun. Kita makan, orang tak nampak antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita malu kepada Allah, kita akan tetap jaga makanan kita. Ini yang kita panggil sebagai menjaga perut dan apa yang dimasukkan ke dalam perut. Ataupun juga kalau nak ambil dengan definisi yang kedua tadi, jaga kemaluan agar tak masuk benda-benda yang tak baik pada tempat itu. Kemudian yang ketiga, Nabi kata, orang yang mana mereka ini wal tazkuril mauta wal bila. Dia adalah orang yang ingat kepada kematian dan kedahsyatan yang ada pada kematian. Okey, ini orang yang ketiga. Dia malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keempat, wa man aradal akhirata taraka zinatad dunya. Dan orang yang inginkan akhirat, dia tinggalkan perhiasan ataupun kesenangan-kesenangan yang ada pada dunia ini. Itu empat. Yang keempat. So kita ada 4 kategori mereka yang Nabi kata orang yang kalau mereka ada sifat-sifat ini, maka mereka disebut sebagai orang yang memiliki rasa yang sebenar-benar malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama tadi saya ulang kembali, pertama apa? Kita jaga pemikiran kita, jaga kepala dan apa yang kita fikirkan. Okey, walaupun orang tak tahu apa yang kita fikirkan, kita sebagai seorang yang beriman kita tahu Allah itu Maha mengetahui apa yang ada dalam pemikiran saya. That's why kita tak fikir yang bukan-bukan. Baik. Kemudian kita jaga perut kita. Okay, wa antahfazal batna, jaga perut kita dan apa yang dimasukkan ke dalam perut kita. Yang ketiga, ingat kepada kematian dan kebinasaan yang ada pada kematian itu.
Kerana orang yang kalau dia ingat mati, dia akan sentiasa buat perkara-perkara yang baik. Kita kalau tak ingat mati, kita akan jadi orang yang mana tak malu kepada Allah. Sebab apa? Kita rasa kita akan hidup selama-lamanya. Ini maksudnya. Kita kalau ingat mati, kita tahu hidup kita ni tak lama. Hidup kita ni semua adalah milik Allah. Semua yang kita ada ni adalah sementara, semuanya akan kembali kepada Allah. Sebab itu, kita akan ada rasa malu kepada Allah. Semuanya adalah pinjaman. Kita tak akan jadi orang yang sombong, tak akan jadi orang yang dengki, tak akan jadi orang yang mana mementingkan diri sendiri. Tapi kalau kita jadi orang yang mana tak ingat mati walaupun sikit, kita akan rasa hidup ni lama sangat-sangat. Kita akan rasa sombong, yelah hidup aku, suka hati akulah, macam gitu. Kita akan jadi orang yang mana rasa semua yang kita ada milik kita tak ada kena-mengena dengan Allah. Ni macam Qarun kan. Dia tak malukan dengan Allah. Itu yang menyebabkan Allah musnahkan dia. Tapi mereka yang ingat kematian, insya-Allah, orang ini adalah orang yang malu kepada Allah sehingga dia menanggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik daripada diri dia. Dan seterusnya adalah orang yang mana dia inginkan akhirat. Orang yang inginkan akhirat adalah orang yang malu kepada Allah dengan sebenar-benar rasa malu. Sebab itu Nabi kata apa? Faman fa'ala dzalika. Siapa yang buat semua itu, yang 4 perkara itu tadi, jaga pemikirannya, jaga perutnya, ingat pada kematian, kemudian dia jadi orang yang mana inginkan akhirat. Orang yang begini, kalau dia jaga semua itu, faqad istahya minallahi haqqal haya. Maka orang ini adalah orang yang mana benar-benar memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhenti sampai sini boleh? Sini okey, berhenti sampai sini ya. Saya tak larat. Okey. Berhenti sampai sini ya. Okay, baik, insya-Allah kita sambung nanti pada minggu hadapan. Mudah-mudahan apa yang dibincangkan tadi ya, dengan hadis-hadis yang saya berikan tadi, mudah-mudahan ia memberikan kepada kita dengan kefahaman sedikit sebanyak tadi tentang bisikan-bisikan hati, okay, tentang hal-hal yang perlu diniatkan kerana Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dengan kesihatan, kelapangan masa, okay, dan juga kebaikan-kebaikan ya. Mudah-mudahan kita bertemu pada minggu hadapan. Okay, baik, saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.